back on Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kelas PDPR kita. Jadi kita sambung kepada dalam topik ruang. Subtopik dia adalah luas. Okey, kita lihat di sini. Kamu boleh perhatikan di sini panjang setiap sisi. Okey, dalam perbincangan antara guru dengan murid ni sini, okey, guru ni menceritakan macam mana situasi bila situasi luas lah, kita nak menyelesaikan masalah luas. Okey, panjang setiap sisi segi empat sama ini ialah 1 unit. Besar permukaannya ialah 1 unit persegi. Mari tampalkan bentuk ini untuk memenuhi ruang dalam segi 4 tepat. Nampak ni? Ni yang cikgu ni tunjuk. Kalau kamu nampak yang A ni, dia kata panjang setiap sisi segi 4 sama ni 1 unit. Okey, maksudnya yang dibesarkan ni dia kena macam ni. Okey, jadi berapa unit nak penuhkan dia ni? Jadi boleh kamu perhatikan di sini, satu baris dipenuhi 4 segi 4 sama. Ni satu baris ni, okey, ada 4 segi 4 sama, dan satu lajur ini ada 3 segi 4 sama. Jadi berapa banyakkah segi 4 yang kecil ni diperlukan untuk memenuhi satu segi 4 tepat ni? Okey. Jadi murid ini kata saya tampalkan 12 segi 4 sama. Dia tampalkan. Jadi besar permukaan ialah 12 segi 4 per segi. Jadi besar permukaan bagi segi 4 tepat ini adalah 12 unit per segi. Besar permukaan dipanggil luas. Okay, itu maksud dia. Maksud di sini, keluasan ini ataupun dalam ini. Kalau kita tengok perimeter dia hanya mengira luaran sahaja. Dia tak termasuk dalaman, tetapi luas kita mengira dalaman dia. Berapa yang diperlukan untuk memenuhi dalaman dia ni. Itu maksud dia luas. Jadi permukaan dia dipenuhi dengan 12 segi 4 sama. Ataupun 12 unit lah. 12 unit persegi. Kenapa? Sebab satu segi 4 sama ni, maksudnya sisi dia satu sisi adalah 1 unit. Jadi dia ada 12 unit semuanya. Okey. Nampak ni 1 unit. Jadi unit ini disebut 1 unit persegi. Untuk luas dipanggil persegi. Okey, luas dinyatakan dalam unit persegi. Okey, untuk luas. Okey. Panjang 4 unit, lebar 3 unit, bilangan unit adalah 12. Kenapa? 4 unit darab 3 unit kamu akan dapat 12. Boleh juga kalau kamu nak kira salah satu, tetapi seeloknya untuk luas ini kita gunakan operasi darab, dia lebih senang lah, dia lebih cepat. Kalau kamu nak kira satu boleh, tapi cuba bayangkan kalau kamu ada banyak bentuk, kan susah kan kalau nak kira satu. Okey, ni untuk permulaan nak bagi kamu memahami, kita letak satu. Tetapi operasinya adalah darab. Kita cuma kira berapa panjang dia dan berapa lebar dia, kamu dah dapat berapakah luas semua sekali ataupun luas permukaan bagi satu segi 4 tepat ini. Okey, contoh yang kedua adalah berapakah luas segi 4 sama ini? Kita lihat di sini,
Panjangnya adalah 4 cm, manakala lebar dia adalah 4 cm. Jadi, luas sama dengan panjang darab lebar. Jadi, 4 cm darab 4 cm bersamaan dengan 16 cm persegi. Kalau saya panggil 6 cm 2. Tetapi sebenarnya salah cara tu. Cuma saya nak memudahkan untuk mengingat. Saya nyatakan 16 cm 2. Sebetulnya adalah 16 cm persegi. cm 2. Saya panggil cm 2 lah. Supaya saya senang nak menulis. Kadang-kadang kita kita baca persegi tapi kita tak faham persegi tu, kita tak letak nombor 2. Jadi salah lah. Okay. Untuk saya nak menulis, saya senang cm 2. Tapi nama ni adalah persegi. Persegi. Okey. Okey, seterusnya di sini pula kita lihat dalam situasi ini dia merujuk kepada dalam satu kawasan ruang tamu lah lebih kurang kan, ataupun satu kawasan lah. Dia kata cari luas dinding batu. Okey, kita nak cari luas dinding batu. Macam mana kita nak kira luas dinding batu itu? Ialah kita hanya mengira permukaan saja. Permukaan saja. Maksudnya yang bawah ni lah. Kita kira panjang dan juga lebar dia sahaja. Panjang dan lebar dia sahaja. Okey. Jadi sini luas panjang dinding biru. Kita nak dinding biru ni. Okey, dinding biru dia punya panjang dia 6 dan dia punya lebar dia adalah 3. Okey, lebar dia 3. Jadi 6 darab 3 kamu akan dapat nilai dia adalah, okey, kita kira di sini. 6 darab 3 kamu akan dapat adalah 18. Okey, 18 meter persegi ataupun nak mudah ingat meter 2. Okey, meter 2. Okey. Kemudian Amirah ingin menampal kertas dinding pada dinding kuning. Dinding kuning ni dinding kuning. Okey. Saiz yang manakah perlu dia pilih dan mengapa? Okey, untuk ini macam mana kita nak tahu? Mula-mula kita kena cari panjang dia berapa. Okey, panjang dia di sini. Panjang adalah 3 meter. Okey, panjang dia adalah 3 meter dan lebar dia adalah 3 meter. Jadi 3 darab 3 kamu akan dapat jawapan adalah 9 meter persegi. Okey, sekarang ni mana yang sesuai? Adakah yang P ataupun yang Q? Jawapan adalah yang P sesuai. Kenapa yang P sesuai? Sebab yang P ini dia punya panjang dia 100 cm. 100 cm ni bersamaan dengan 1 meter. Dan lebar dia adalah 300 bersamaan dengan 3 meter. Jadi lebar dia 3 meter memang ngam-ngam. Cuma panjang dia yang dinding kuning ni adalah 3 meter tapi dia hanya 1 meter saja. Yang Q ini dia terlebih bab dia punya lebar. Okey, nanti terlebih. Okey, dia kena potong pula. Rugilah. Jadi yang sesuai ni adalah warna P lah. Okey, yang P. Okey, seterusnya. Sebuah segi empat tepat boleh dibahagikan kepada dua buah segi tiga yang sama besar. Apa ni? Sebuah segi empat tepat, kita boleh bahagi dua, dia akan jadi dua buah segi tiga yang sama besar. Segitiga apa? Segitiga bersudut tegak. Okey, macam mana kita bersudut tegak bila kamu bentuk dia L. Ni bentuk dia L. Ada juga segitiga macam ni. Macam ni dia bukan bentuk L. Okey, kecuali kalau kita belah dia baru dia jadi L. Okey, jadi sudut segitiga bersudut tegak bersamaan dengan dua segitiga bersudut tegak bersamaan dengan satu segi empat tepat. Okey, bila macam ini, cara pengiraan dia macam mana? Luas sebuah segitiga ialah separuh daripada luas segi empat tepat. Jadi maksud dia, kamu kena bahagi dua. Nampak ni, dia potong ni, kena bahagi dua. Sebab tu dia bahagi dua. Jadi, panjang darab lebar bahagi dua. Kenapa? Sebab segitiga bersamaan dengan dua segitiga bersamaan dengan satu segi empat tepat. Okey, nampak dia boleh guna cara yang pertama, dia buat macam ni, ataupun cara yang kedua. Cara yang kedua ni cara yang dululah. Biasa cikgu dulu dia perkenalkan cara yang kedua ni. 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapi saya personalnya saya lebih suka cara yang pertama. Sebab dia tak lari daripada yang atas ni. Dia yang penting panjang darab lebar cuma bahagi dua saja. Yang ni kamu kena ingat tapak darab tinggi. Dia betul. Sebenarnya yang ni yang paling tepat. Cara dua ni paling tepat. Sebab dia tapak, ni tapak. Okay. Dan ini tinggi. Okay.
tapak tinggi, tetapi untuk sekolah rendah, yang penting ini lah kamu tahu formula saja. Yang penting kamu faham dia punya asas dia. Okey, ini cuma kita tukarkan saja. Nanti sekolah menengah ni kamu lebih cepat faham lah. Jadi sebab tu saya lebih suka cara yang pertama ini. Kamu cuma menampak segitiga, kamu cuma bahagikan kepada 2 saja. Itu saja. Formula atas sama, panjang dan lebar bahagikan kepada 2. Itu sahaja. Okey, itu lebih senang lah. Okey. Di sini pula tip dia, tinggi dan tapak beberapa segitiga. Nampak ni? Ini tapak dia, ini adalah tinggi dia. Ini tapak dia, ini adalah tinggi dia. Ini tapak dia, ini adalah tinggi dia. Nampak? Bila kamu jumpa dengan pelbagai jenis segitiga, macam mana kamu nak buat? Kamu ikut cara yang buku teks ni lah. Okey, kamu cari tapak dan tinggi dia. Kamu jangan buat macam ni ikut dia macam ni. Kadang segitiga yang ni yang susahnya. Tapi kamu kena paksa cari. Kamu kena tarik bagi dia bentuk L juga. Yang ni kamu kena belah dia, di tengah-tengah dia untuk dijadikan dia bentuk L dia. Yang ni pun sama. Okey, ini cara dia lah, ni tips dia. Jadi ada berapa segitiga dan di manakah tapak dan juga tinggi dia. Yang ini bukan tinggi dia Ini kalau sekolah menengah dia panggil cerun dia, kecerunan. Okey ni ni dia panggil cerun dia, kecerunan. Itu nanti kamu akan belajar sekolah menengah nanti. Yang penting kamu nampak kalau tinggi dia macam ni, tapak dia di bawah tu. Okey, itu dia punya. Okey, seterusnya. Okey, kita nak buat latihan depan ni. Sebelum tu kita pergi dulu kepada yang situasi yang seterusnya. Okey, bila dia bagi bentuk segitiga macam ni. Ini segitiga apa? Ini adalah segitiga kaki sama. Kenapa kaki sama? Sebab kanan dan kiri dia sama panjang. Okey, yang bawah ni panjang sikit tapak dia. Jadi macam mana kita nak buat cara macam ni? Okey, bila cara macam ni, ingat kamu bahagikan dia kepada 2 supaya sama besar. Okey, sama besar. Jadi bila bahagi 2 sama besar, kamu tahu bahawa dia punya ini 24 ini pun bahagi 2. Jadi sini akan dapat 12, sini akan dapat 12. Okey, sini akan dapat 12. Okey, kemudian dia punya cerun dia adalah 20. Jadi macam mana nak buat? Okey, cara yang pertama ialah dibuat macam ni. 1/2 darab dengan 24 darab dengan 16 bahagi 2. Okey, bahagi 2 kamu akan dapat nilai dia macam tu. Okey, nilai dia macam tu. Okey, kalau saya bagi 2 macam ni, saya akan terus ni dapat 20 jugalah, sama je. Kalau saya okey, daripada sini kalau saya yang betulnya adalah kat 1. Sebab yang ini adalah cerun dia. Dalam formula cerun kita tak masuk lagi. Okey, kita cuma ambil dia punya tapak ataupun dia punya lebar, panjang dia dan juga dia punya lebar dia. Panjang dan lebar lah. Okey, jadi yang pertama ini lebih, bukan yang pertama lebih tepat, yang pertama ini betul. Manakala yang kedua ni kurang tepat kerana dia mengambil cerun dia. Salah dia panjang darab lebar ataupun tapak darab tinggi. Okey, tapak ini RQ ni tapak, P dan P ke bawah ni adalah tinggi dia. Jadi yang ni adalah tepat. Boleh? Itu cara pengiraan dia. Kalau cara mudah dia akan jadi macam ni lah. 24 cm darab dengan 16 bahagi 2. Itu dia. Okey. Okey. Seterusnya ni kita tengok sini akar pintar. Adakah luas segitiga R dan S sama? Buktikan. Luas segitiga R dan S adalah sama. Buktikan. Okey, ini macam biasa kita tarik di sini. Tarik di sini. Okey. Jadi kita tahu bahawa tinggi dia adalah berapa unit sini? 1, 2, 3. Okey, 3 unit. Ini separuh Okey, tak apa kita kira 3 unit. Ini dia akan jadi 1, 2. Okey, untuk yang ini saya tinggalkan untuk kamu buat nanti. Kamu boleh tulis di ruangan komen apakah jawapan dia. Adakah ianya sama? Kalau sama, apa bukti dia? Okey? Ini yang untuk akar pintar. Sekarang ni kita nak pergi kepada uji diri latihan. Kita akan buat latihan sama-sama. Okey. Kita pergi kepada latihan yang pertama. Dia kata sini hitung. Okey.
Hitung luas bentuk pada petak grid di bawah. Grid ni 1 unit, 1 unit. Okey, kita buat satu. Okey, untuk bentuk A, dia akan jadi macam ni ya. A. Kita kira dia punya lajur dia dan juga baris dia. Jadi dia punya lebar dia dengan panjang dia lah. Okey, panjang dia lah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi panjang dia lah 6 unit. Okey. Kemudian lebar dia lah 1, 2, 3. Jadi 6 darab 3, jadi kamu akan dapat jawapan dia lah 18 unit. Boleh faham? Okey, sini 6 dan sini 3. Itu saja. Itu yang pertama. Okey, yang B pula. Untuk yang B sama juga, kita kira dia punya panjang dia. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi darabkan dengan 5. Jadi kamu akan dapat jawapan adalah 30 unit. Untuk B. Okey, untuk C. Untuk C macam mana? Kita kira dia punya panjang dia 1, 2, 3, 4, 5 unit. Darabkan dengan 1, 2, 2 unit. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 10 unit. Itu saja untuk peringkat permulaan. Okey, sangat mudah ya. Okey, seterusnya ini. Yang ni kena jaga. Kamu kena cari dia punya tinggi dia, kamu letak di tengah sini. Okey. Jadi kamu kena tahu ialah ni adalah 1, 2, 3, 4. Dia ada yang D ya. Dia akan jadi 4 unit. Okey, kemudian darabkan dengan tinggi dia adalah 1, 2, 3 bahagi 2. Jadi kamu akan dapat sini 12. 4 darab 3, 12. Bahagi 2, kamu akan dapat 6 unit. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia adalah sambungan daripada segi 4. Nampak ni? Segi 4. Jadi ni gabung-gabung dia jadi separuh. Sebab tu bagi 2. Boleh ya? Okey. Seterusnya. Latihan yang seterusnya. Kira luas segi 4 dan segi 3 berikut. Okey, kita tengok yang A. A adalah segi 4. Segi 4 apa ni? A ni. Segi 4 tepat. Sebab dia punya tak sama panjang. Okey. Jadi luas dia 2 dia punya panjang dia adalah 2 cm. Kemudian lebar dia adalah 9 cm. Jadi kamu akan dapat jawapan dia adalah 18 cm persegi. Okey, ataupun cm2 lah. Okey, itu saja. Simple. Okey, simple saja. Okey, yang B pula. Yang B ni kena carilah. Okey, ni luas segi 4 lah. Okey, segi 4 macam mana nak buat? Ini adalah sama. Maksudnya ini adalah sama panjang. Jadi 13 cm darabkan dengan 13 cm. Kenapa? Sebab panjang dia pun 13, lebar dia pun 13. Sebab ini adalah segi 4 tepat. Jadi jawapannya kamu akan dapat adalah 169 cm persegi. Okey, itu saja. Okey, untuk yang kedua. Seterusnya, latihan yang seterusnya adalah cari luas segitiga kaki sama segitiga sama kaki daripada bentuk di bawah. Okey. Dia bagi bentuk macam ni, dia nak segitiga kaki sama. Jadi macam mana nak buat? Nah, kamu kena buat satu warna sikit, bagi warna hijau lah. Warna hijau ni. Kita akan buat segitiga di bawah ni. Satu di atas dan turun bawah. Dia macam kebat sikit lah. Okey. Jadi kamu kena cari ini dia, yang warna hijau ni. Berapakah luasnya? Okey, jadi dia akan pengiraan dia nampak je susah tapi sebenarnya tak ada apa pun. Okey, jadi kamu ambil sini, kamu cari dia punya tinggi dia di tengah ni. Tinggi dia ni sama dengan yang sebelah sini. Okey, jadi dia akan jadi macam ni lah. Okey, 4 cm darabkan dengan 4 cm segitiga bahagi 2. Jadi kamu akan dapat sini 16 cm. 2 bahagi 2, kamu akan dapat jawapan 8 cm persegi ataupun 8 cm 2. Boleh faham? Itu sahaja. Harap
dapat memberi kefahaman kepada kamu. Itu saja fokus saya untuk hari ini. Selamat belajar. Kita jumpa lagi akan datang. Bye.